Selamat malam semua, saya Yunus. Dan saya Sadia. Kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu bagi anda mencapai matlamat masa depan yang lebih baik dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Okey, untuk malam ini kami akan berkongsi 5 tips keuntungan simpan emas. Yes. Okey, anda semua sudah bersedia untuk live kami malam ini. Dengan itu, Sadia akan berkongsi ilmu emas dengan anda semua. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Maaf ya, terlewat sikit malam ni kerana kita ada masalah sikit nak buat live. Tapi nasib baik, sekarang ni kita dah boleh buat live seperti mana yang dijanjikan. Okey, selamat malam semua. Terima kasih kerana hadir pada sesi FB Live Yunus dan Sadia. Sebelum kami berkongsi tips ilmu emas pada malam ini, saya mohon rakan-rakan untuk kongsikan video FB Live ini, kongsikan di Facebook page anda, kongsikan di Facebook personal anda, dan jika anda ada banyak grup, boleh kongsikan dengan grup-grup anda. Lebih ramai yang dapat akses pada FB Live ini, lebih ramai orang dapat belajar mengenai ilmu emas. Okey, masalahnya sekarang ni kita belajar bukan setakat belajar di sekolah. Orang sekarang ni belajar melalui video pun dah boleh belajar. Hanya di hujung jari pun dah boleh belajar. Dan ilmu emas ini memang kita tak ada belajar di sekolah. Jadi sebab itu kami Yunus dan Sadia sangat-sangat berbesar hati untuk berkongsi ilmu kami yang kami pelajari sepanjang kami menyimpan emas ini dengan anda semua. Okey, tips kami pada malam ini adalah berkenaan dengan topik yang paling hangat ni, iaitu apakah 5 tips keuntungan simpan emas. Okey, jadi apabila kita mula nak menyimpan emas untuk individu yang baru saja menceburkan diri dalam dunia emas, banyak kami terima soalan-soalan daripada pelanggan-pelanggan kami, daripada prospek kami mengenai bagaimana keuntungan emas ini. Okey, antara soalan yang sering diajukan kepada kami adalah, apa untungnya simpan emas? Simpan duit tak untung ke? Lepas tu, berapa kadar dividen dan keuntungan dalam menyimpan emas? Apa dividen dia? Dan berapa tempoh matang simpan emas? Simpan emas ni ada tempoh matang ke? Berapa lama nak disimpan emas ini sebelum boleh dijual emas tersebut untuk mengauk keuntungan yang banyak? Dan yang kelima adalah soalan yang selalu kami terima adalah, emas ada nilai susut dan macam mana pula dapat keuntungan kalau simpan emas ni? Itulah antara persoalan yang orang selalu tidak faham bagaimana menyimpan emas. Tapi jangan risau, kerana itu kami di Public Gold sering memberikan ilmu dan juga bimbingan kepada semua orang. Pelanggan-pelanggan yang berdaftar di bawah Public Gold akan mengetahui cara yang betul bagaimana untuk menyimpan emas dan juga bagaimana keuntungan dalam menyimpan emas. Jika kita menyimpan tanpa mengetahui ilmu yang tepat, kita mungkin boleh terperangkap dengan kekeliruan dan ketidakfahaman mengenai emas. Okey, jadi malam ni saya nak kongsikan, saya nak share ya. Saya nak share sebentar ya. Okey. Sebentar. Okey pula. Sekarang ni slide ni pula dia tidak memberikan kerjasama. Okey, sebentar. Okey. Tak boleh lagi. Okey, sebentar. Alright.
sebentar ya. Ada masalah tapi bukannya tidak boleh diselesaikan. Okey, sekarang ni nampak ya saya nak berkongsi dengan anda 5 tips untuk keuntungan simpan emas. Apakah keuntungan yang pertama yang kita perlu faham? Iaitu keuntungan simpan emas bukan pada jangka masa pendek. Yang ini yang orang kena faham. Kalau beli emas hari ini, bukannya kalau jual esok ataupun jual minggu depan ataupun jual bulan depan, anda terus mendapat keuntungan. Jadi seperti yang Yunus ada terangkan sebelum ini, kita menyimpan emas untuk membina, contohnya adalah dana persaraan dan juga dana pendidikan. Untuk membina 2 tabungan ini, ianya bukanlah dalam tempoh 1 tahun ya. Kalau kita tengok KWSP, jika anda start mula bekerja daripada umur 20 tahun, anda akan menyimpan di KWSP untuk persaraan pada umur 60 tahun. Jadi itu juga sama seperti konsep bila anda menyimpan emas, anda mempunyai vision, fokus, matlamat simpanan untuk jangka masa panjang. Kalau paling kurang pun adalah untuk jangka masa pendek. Ini kerana emas tidak boleh memberikan sebarang keuntungan dalam tempoh masa yang singkat. Kalau anda lihat ya dalam harga pasaran emas, hari ini harga pasaran emas cantik ni, masih lagi di bawah RM250. Dan pada satu masa dulu, iaitu pada Ogos 2020, harga emas telah mencecah melebihi RM300 per gram bagi akaun emas Gold Accumulation Program di Public Gold. Jadi harga yang saya quote semua ni hanyalah berdasarkan harga di Public Gold. Saya tak ada refer ya pada harga untuk syarikat-syarikat yang di luar sana. Jadi apabila anda lihat bahawa jika orang itu membeli emas, dia untuk jangka masa yang panjang, dan apabila kita lihat harga emas 20 tahun yang lepas, harganya dalam lingkungan hanyalah dalam lingkungan RM30 plus, dan pada masa sekarang harganya telah pun mencecah melebihi RM200 dan telah pernah merekodkan sampai harga RM300 per gram yang lebih tinggi. Oleh itu, anda nampak bahawa kita menyimpan emas ini berdasarkan tempoh masa. Emas juga tidak memberikan sebarang keuntungan dalam tempoh masa yang tetap. Jadi katakanlah anda berfikiran bahawa okey, confirm lagi 5 tahun harganya akan menjadi RM500 per gram. Ada mesin masa ke? Tahu ke memang lagi 5 tahun akan RM500 per gram? Kita tak tahu, tetapi ramalan menyatakan harga emas boleh mencecah sehingga RM500 per gram. Jadi kita hanya berdasarkan ramalan. Macam kalau kita tengok ramalan cuaca. Ramalan cuaca menyatakan bahawa kita akan terima hujan pada esok pagi. Tetapi tengok-tengok pagi esok tak ada hujan pun. Jadi sebab itu adalah ramalan. Tapi dia punya potensinya masih ada berdasarkan rekod yang lepas, 20 tahun yang lepas. Walaupun kita tengok pergerakan emas naik dan turun setiap hari, jadi pada keseluruhannya kita akan nampak bahawa harga pergerakan emas itu sentiasa meningkat. Walaupun ada penurunan, tetapi masih lagi ada peningkatan. Jadi jika harga emas naik dan anda menjual emas anda yang anda dah beli 20 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, sudah tentu anda mendapat keuntungan. Walaupun ada nilai susut emas, tetapi anda masih lagi memperolehi keuntungan. Manakala jika harga emas turun banyak-banyak dan anda membeli emas secara borong secara banyak-banyak, anda juga boleh memperolehi keuntungan kerana anda membeli emas pada harga bawah pasaran. Ingat
ya, kita pernah rekodkan bahawa harga emas 1 gram di Public Gold mencecah hingga RM304 pada Ogos 2020. Tetapi bila kita beli hari ini, harga emas di bawah RM250. Nampak ke itu ada keuntungan tu? Jadi bila kita nampak fokus pada jangka masa yang panjang, kita akan rasa tenang. Apabila harga emas naik, kita suka. Dan apabila harga emas turun, kita lagi suka. Kerana kita dapat membeli emas dalam kuantiti yang banyak. Dan dengan menggunakan amount yang sama, anda mendapat lebih banyak emas. Contoh, kalau anda beli RM1,000 emas pada bulan lepas dan bandingkan dengan harga emas RM1,000 pada bulan ini, berat gram emas yang anda perolehi sekarang ini adalah lebih banyak. Jadi jika ada duit simpanan lebih, bolehlah tukarkan simpanan anda dalam bentuk emas. Okey, baiklah, itu merupakan faktor yang pertama. Sekarang ini saya ingin kongsikan faktor yang kedua, tips kedua, bagaimana boleh menjana keuntungan apabila menyimpan emas. Okey, sebentar ya. Okey, nampak ya? Emas tidak memberikan dividen. Tiada dividen dalam simpanan emas. Jadi kalau tiba-tiba anda didekati oleh individu yang menyatakan, oh, simpan emas ni ada dividen. Hati-hati sahabat. Kita ni tahu harga emas ni naik dan turun. Jadi macam mana pula emas itu boleh memberikan dividen? Emas ini sebenarnya tidak sama seperti alat-alat keuangan dalam pelaburan yang lain. Sebagai contoh ya, jika kita melihat simpanan emas, tidak adil sebenarnya kita membandingkan secara terus antara simpanan emas dengan simpanan wang tunai di akaun simpanan bank, akaun tetap, ataupun akaun tabung haji, ataupun akaun pelaburan amanah saham Bumiputera, ataupun pelaburan unit-unit amanah, ataupun pelaburan yang lain seperti di bursa saham. Ada orang main saham di situ. Adakah keuntungannya sama seperti menyimpan emas? Kalau mengikut rekod seperti yang saya nyatakan sebelum ini, harga emas pernah mencecah RM30 per gram, dan bila kita buat perbandingan dalam tempoh 20 tahun, ianya melebihi 40% kenaikan. Tetapi apabila anda menyebut tentang pelaburan simpanan duit tunai, ianya memberikan dividen seperti simpanan di tabung haji ataupun simpanan di ASB. Kalau anda aktif dalam unit-unit amanah, kalau dekat unit amanah ni kita ada 3 jenis, sama ada low risk yang rendah, middle risk yang sederhana, medium risk, yang high risk yang tinggi. Yang itu dia punya kadar keuntungan dividen yang diberikan adalah berdasarkan berapa risiko yang anda sanggup letak dalam unit amanah tersebut. Ini di bawah unit trust ya. Tetapi kalau emas ni dia berbeza, kerana emas dia tidak mempunyai persamaan dengan simpanan wang tunai. Emas ni dia memiliki keuntungan apabila anda lihat pergerakan harga emas meningkat dan pada masa itu anda telah mempunyai berat gram emas yang anda beli pada masa harga emas itu rendah. Jadi apabila anda menjual emas tersebut pada harga yang tinggi, masa itulah anda menerima keuntungan. Jika terdapat harga emas naik dan turun setiap hari, adakah anda mempunyai kerugian padahal emas tersebut berada di tangan anda? Sebagai contoh ya, harga emas sekarang ni sedang turun, anda sedang pegang emas di tangan anda dan anda kata, oh, saya rugi ni simpan emas. Rugi ni simpan emas. Emas masih di tangan. Ianya tidak mendatangkan sebarang impak
kepada anda kerana anda tidak berbuat apa-apa terhadap emas milik anda. Anda masih lagi pegang di tangan dan tiada sebarang transaksi dan anda masih lagi menyimpan emas tersebut. Ingat, kita simpan emas kerana kita perlu ada matlamat dan fokus. Dan apabila harga emas tu naik kalau kita beli dan itu tidak mendatangkan kerugian kerana anda sedang merendahkan kos pemerataan harga emas tersebut. Untuk kes kos pemerataan harga, insya-Allah kami akan tunjukkan dalam FB Live kami yang akan datang. Jadi tunggu, jangan lepaskan itu ya. Jadi berbalik pada topik yang nombor 2 ini, tips yang kedua, emas yang dibeli pada harga tertentu boleh meningkat harganya apabila anda sabar. Jadi penyimpan emas ni dia kena sabar. Dia tak boleh macam bertindak terlalu mengikut emosi pasaran. Emosi pasaran naik, dia pun terus nak jual emas dia. Emosi emas turun, dia pun nak jual emas dia. Dia tak boleh. Orang yang menyimpan emas ni, dia akan belajar bersabar dan senyum apabila harga emas naik ataupun turun. Kerana dia tahu jika harga emas naik, jika dia jual emas tersebut pada masa itu, pada saat itu, maka mereka boleh memperolehi keuntungan. Tetapi jika masa harga emas itu tinggi dan anda tidak menjualnya, anda tidak mendapat kerugian pun kerana anda tahu fokus anda adalah untuk membina dana pendidikan ataupun dana persaraan. Jika pada harga yang tinggi tersebut anda terus jual, anda dapat wang tunai dan kemudian wang tunai itu anda tidak gunakan mengikut apa matlamat yang anda ada, itu akan menyebabkan anda lari daripada fokus kenapa nak simpan dan duit simpanan itu mungkin mendatangkan satu impact iaitu anda ingin berbelanja pada perkara yang lain. Jadi simpanan itu pun tidak berjaya mencapai matlamat. Jadi sebab itu bila menyimpan emas, kita kena banyak sabar, kita kena tahu apa matlamat kita dan kita memerlukan ilmu dalam simpanan emas. Dan di situlah kami di Public Gold sering memberikan ilmu-ilmu dan bimbingan kepada semua pelanggan berdaftar di bawah bimbingan kami. Okey, sekarang ini saya nak kongsikan tips yang ketiga. Okey, tips ketiga macam mana keuntungan menyimpan emas. Jadi sebentar ya. Okey. Alright, sekarang ni apabila emas ini kita mula simpan, okey, di mana keuntungannya iaitu anda sebenarnya telah mula ketagihan. Ayat ketagihan. Adakah ketagihan yang negatif? Oh tidak. Sekarang ni ketagihan yang ingin saya tekankan adalah ketagihan untuk menyimpan. Jika anda perasan ya, kalau kita disuruh menyimpan duit, simpan duit, kadang-kadang macam susah nak mencapai matlamat tersebut kerana simpan duit ni serasa terlalu berat. Kerana apabila anda dapat duit di tangan, sebenarnya anda lebih senang untuk belanja. Apabila duit ada, anda lebih senang nak belanja. Namun apabila anda menyatakan anda menyimpan emas, mulakan dengan 1 gram, kemudian naik kepada 2 gram dan lama-lama anda tiba-tiba ada 1 kilo emas. Okey, ini kerana ketagihan menyimpan itu datang secara semula jadi apabila orang mula menyimpan emas. Melihat kilauan emas, merasa memiliki emas di tangan itu, auranya sangat berbeza berbanding anda menyimpan wang. Apabila anda memegang kertas yang dikenali sebagai wang dan apabila anda memegang emas di tangan anda sebagai simpanan, aura simpanannya sangat-sangat berbeza. Percayalah, orang menyimpan emas ni dia memang ketagihan menyimpan dan apabila mereka ketagih menyimpan, di sinilah ada keuntungan kerana mereka tidak membelanjakan untuk perkara-perkara yang tidak penting. Jadi ini bila kita tahu dengan fokus simpanan kita, pada masa yang sama kita telah membina satu tabiat menyimpan yang baik. Apabila kita mempunyai tabiat menyimpan yang baik, jadi kita sudah tidak boros berbelanja dan di sinilah
keuntungannya datang kerana simpanan anda bertambah. Yang ini maksudnya habit ataupun tabiat menyimpan itu membina satu positive circle untuk anda yang akan menambahkan simpanan anda pada masa hadapan. Ada duit banyak-banyak, kadang-kadang kita terasa macam nak pergi melancong ke Paris lah, ataupun saya nak melancong ke Switzerland lah, ataupun ini masanya saya nak pergi ke US untuk berbelanja. Jadi ini apabila anda mempunyai banyak duit simpanan dan anda tidak fokus dalam simpanan, anda akan senang untuk membelanjakan. Dan apabila anda berbelanja, inilah di mana anda akan berada di satu dilema, di mana pada masa anda bersara ataupun pada masa anda memerlukan duit untuk menghantar anak anda ke universiti, anda tidak cukup dana. Okey, itu sangat-sangat penting. Sebab tu kita kena ada fokus dan matlamat. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan tips yang keempat untuk simpanan emas. Okey, sebentar ya, saya tunjukkan. Okey, untuk tips keempat kita pada hari ini iaitu keuntungan menyimpan emas adalah kerana emas kalis inflasi. Ya, rakan-rakan sahabat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar inflasi tak? Tahu tak apa maksud inflasi ni? Ataupun inflasi ni macam benda yang macam pernah dengar tapi tak pernah faham pun apa itu maksudnya inflasi. Saya bagi contoh. Jika anda dulu makan nasi lemak, pasal saya memang suka makan nasi lemak. Masa saya kecil 50 sen nasi lemak dah dapat macam-macam kat dalam tu. Boleh dapat sambal kerang lagi. Tapi kalau sekarang ni beli nasi lemak 50 sen, ada lagi ke? Walaupun kalau kita bandingkan nasi lemak zaman dulu 50 sen memang penuh ya. Kalau saya pergi sekolah agama dulu, saya punya breakfast saya memang akan beli nasi lemak di Kampung Kerinci. Ada satu stall kat Kampung Kerinci tu, dekat pasar dia, nasi lemak dia memang terhebat, memang yang paling sedap. Jadi saya memang setiap hari saya beli dekat kedai nasi lemak di Kampung Kerinci tu. Dan nasi lemaknya memang cukup rasa, ada sambal yang cukup, ada telur, ada timun. Tapi kalau zaman sekarang ni 50 sen boleh ke dapat nasi lemak yang macam tu lagi? Itu maksudnya harga yang sama tapi nilainya sudah berbeza. Samalah bila kita menyimpan wang. Katakanlah anda ada RM10,000 di tangan sekarang ini, bandingkan RM10,000 10 tahun lepas. Nilainya tinggi. Dan jika sekarang ni RM10,000 yang anda simpan sekarang ini, bandingkan pada 10 tahun akan datang, nilainya akan kurang. Kerana ini disebabkan oleh faktor yang kita sukar nak kawal, iaitu faktor inflasi. Jadi faktor inflasi ni selalu orang kata, harga barang naik, gaji naik, harga barang pun naik. Jadi sebenarnya ianya tidak memegang nilai. Jadi kalau anda nak tahu ya, kalau satu dinar emas pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu boleh membeli seekor kambing. Tetapi bila zaman 2021, adakah satu dinar ini masih lagi berupaya membeli seekor kambing? Ya, kerana satu dinar hari ini dalam anggaran RM1,000 lebih masih lagi berupaya membeli untuk seekor kambing. Kenapa saya tahu? Kerana saya membuat akikah untuk anak saya tahun lepas di masa musim Raya Haji 2020. Satu dinar yang saya ada, saya tukarkan dalam bentuk wang dan saya berjaya membuat akikah untuk anak saya. Jadi sebab tu saya faham bahawa nilai emas itu memang dapat dikekalkan. Dan sebab itu menyimpan emas, keuntungannya adalah apabila masa beredar, masa akan datang, emas masih memegang nilai. Namun wang tunai kemungkinan besar terdedah kepada risiko inflasi. Okey, baiklah. Sekarang ini saya nak kongsikan pula
tips yang kelima. Okey, sebentar ya. Saya kongsikan skrin untuk yang kelima. Okey, nampak ya? Okey, untuk yang kelima, orang simpan emas sentiasa ada duit. Orang yang ada duit tak semestinya ada emas. Yang ini maksudnya, kalau orang tu ada emas di tangan ya, dia ada emas, dia dah simpan-simpan emas ni. Jadi jika dia nak menggunakan emas tersebut untuk perniagaan, jadi dia boleh pajakkan emas tersebut. Dah dapat duit keuntungan, boleh tebus balik emas yang dipajak. Jika sebagai contoh ya, saya ada anak yang sedang belajar di universiti di UK. Dia punya dana pendidikannya adalah dalam bentuk emas juga. Jadi saya jualkan emas saya itu, saya tak pajak dah emas tu. Saya memang simpan emas tersebut untuk dia melanjutkan pelajaran. Saya jual emas tersebut untuk membiayai yuran universitinya. Yang itu maksudnya kita dah tak payah pajak dah. Kita memang terus jual kerana ianya mencapai matlamat simpanan untuk dana persaraan. Manakala kalau saya bagi contoh ya, kalau orang itu mempunyai hajat untuk membeli hartanah ataupun nak beli tanah, dia simpan emas dan dia boleh tukarkan emas tersebut dalam bentuk hartanah. Jadi bila orang simpan emas ni, dia memang berduit. Sama ada dia nak dapatkan duit dalam bentuk dia pajak ataupun dia jual. Tetapi kalau orang tu ada duit, bila duit dia habis, kat mana dia pergi nak dapatkan duit? Mulalah cucuk dekat kad kredit. Kad kredit satu lagi yang pergi minta berhutang. Jadi sebab tu orang yang ada emas ni, dia sentiasa ada duit. Tetapi orang yang tiada emas, yang hanya ada duit, jadi dia tidak dapat memaksimalkan apabila simpanan ini perlu digunakan. Jadi sebab itu untungnya menyimpan emas. Ada emas, ada duit tidak semestinya anda ada emas. Okey, jadi itu untuk 5 tips keuntungan simpan emas. Saya nak recap balik 5 tips tersebut. Cik sebentar ya. Apa dia 5 tips untuk menyimpan emas? Jadi pertama, keuntungan bukan pada jangka masa singkat dalam menyimpan emas. Kita kena faham bahawa simpan emas ini adalah untuk jangka masa sederhana ataupun jangka masa panjang. Seterusnya, tips yang kedua, keuntungan simpan emas, iaitu emas tidak memberikan dividen, tetapi keuntungannya apabila harga emas tinggi, anda jual dan masa anda beli emas tu harga emasnya rendah. Dan apabila harga emas sedang rendah, anda dapat membeli emas dengan berat gram yang lebih banyak. Jadi untung tu ya. Okey, seterusnya yang tips ketiga iaitu ketagihan simpanan. Kalau orang ni dia dah mula menyimpan emas, percayalah emasnya akan bertambah dan ianya mendatangkan keuntungan kerana anda sudah mengurangkan sikap boros suka berbelanja itu. Dan tips keempat iaitu simpanan emas ini adalah kalis inflasi kerana emas adalah pemegang nilai berzaman-zaman. Okey, daripada beribu-ribu tahun dulu dia dapat menyimpan nilai dalam emas, tapi kenapa kita nak meragui dalam fakta ini? Dan yang kelima, orang ada emas confirm ada duit, tapi orang ada duit tidak semestinya mereka ada emas. Dan emas ini sebenarnya memberikan keuntungan apabila hendak menggunakan untuk perkara-perkara yang penting, sama ada hendak membeli hartanah ataupun dana pendidikan. Emas tersebut boleh dipajakkan ataupun dijual. Jadi kalau ada duit, boleh tebus balik emas yang dipajak. Kalau dah jual tu, maksudnya bila ada duit lebih balik, bolehlah membuat simpanan semula pada masa yang akan datang. Okey, sekarang ni saya nak berkongsi berkenaan dengan promosi.
promosi time dengan Public Gold. Okey, untuk itu saya jemput Yunus untuk bersama dengan saya. Okey, sekarang ni sebenarnya Public Gold sedang menjalankan promosi besar-besaran sempena bulan Februari. Walaupun hari ni dah sebenarnya dah bulan Mac dah. Tetapi promosi ini masih lagi berjalan dan hari ini adalah hari terakhir untuk promosi Februari 2021. Kita hanya tinggal kurang daripada 4 jam untuk mendapatkan harga promosi terhebat dengan Public Gold. Okey, jadi sekarang ini saya menjemput Yunus untuk bersama dengan saya, dan mungkin Yunus nak berkongsi apakah promosi yang ada hari ini? Malam ini kita ada lagi promosi untuk menjadi dealer. Kita ada tawarkan untuk pembelian barang kemas di PG Jewels untuk mendapatkan status normal dealer. Kita ada kod diskaun iaitu LUVND, manakala untuk priority dealer adalah LUVPD. So sebelum anda check out daripada sistem untuk buat pembayaran, pastikan anda gunakan kod yang kami berikan itu untuk mendapatkan diskaun terhebat di PG Jewels. Okey, selain itu kita juga ada promosi untuk status dealer iaitu normal dealer dan priority dealer. Boleh semak di dalam Facebook page ini. Selain itu kita juga ada promosi untuk 1 dinar bayaran selama 10 bulan akan berakhir jam 11.59 malam ini. So kepada anda yang inginkan peluang untuk membuat tempahan bayaran 10 bulan 1 dinar, boleh hubungi kami 012-2070-696 sekarang. Kalau boleh sekarang lah, sebab akan tamat 11.59 malam ini. Okey, saya just nak tambahan sedikit apa yang Yunus cakap, iaitu untuk promosi dealer anda boleh pilih sama ada barang kemas di PG Jewel ataupun dengan pembelian gold bar untuk 30 gram bagi normal dealer, manakala 50 gram untuk priority dealer. Kalau anda lebih suka dengan dinar, kita juga ada pilihan untuk dinar iaitu 6 dinar untuk normal dealer, 12 dinar untuk priority dealer. Ini semua kalau dealer ni dia ada tambahan dengan wildcard. Wildcard ini adalah 0.5 gram gold bar yang akan tertera nama anda dan status dealership. Jadi gold bar ini adalah limited edition kerana ianya hanya atas nama anda. Pada masa yang sama, jika anda lebih suka kepada akaun emas, anda boleh mulakan dengan RM5,000 di akaun emas bagi normal dealer, manakala RM10,000 untuk priority dealer. Okey, itu adalah antara promosi untuk dealership. Manakala jika anda sukakan dinar dengan simpanan lebih kurang RM104 sebulan, anda boleh dapat 1 dinar yang beratnya 4.25 gram dengan bayaran 10 bulan, ataupun anda boleh membuat pilihan 10 gram gold bar dengan konsep 1 gram 1 bulan dengan bayaran kurang daripada RM250 sebulan. Jadi itu adalah sinopsis untuk promosi pada malam ini, dan ianya akan tamat pada 11.59 malam. Jadi cepat-cepat hubungi kami. Jika anda telah pun mempunyai introducer, boleh kontak, boleh hubungi introducer anda untuk mendapatkan bimbingan dalam urus niaga promosi ini. Okey, itu saja daripada saya. Jadi sebelum kita berpisah, ada apa-apa kata-kata terakhir daripada Yunus? Okey, jumpa lagi 2 hari dari hari ini, iaitu kita jumpa pada hari Khamis jam 8 malam juga. Dan jangan lupa 8 malam Khamis temui kami di FB Live Yunus dan Sadia. Saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Bye.